Layakkah ahli lembaga pengarah FGV dibayar allowance lumayan? Pemimpin Pakatan Harapan mengecam tindakan ahli lembaga pengarah Felda Global Ventures FGV menaikkan allowance mereka dalam mesyuarat pada Khamis. Mana moral kompas Felda dan kerajaan dalam meluluskan RM180,000 kenaikan allowance pengerusi FGV ketika peneroka dan rakyat menghadapi kenaikan kos sara hidup? Soal ahli Dewan Undangan Negeri Ketari, Pahang, Yang Syafura Osman. Beliau berkata satu dokumen yang diperolehinya berkaitan dengan keputusan mesyuarat tersebut menunjukkan pemegang-pemegang saham FGV telah meluluskan usul-usul berkaitan dengan pindaan menaikkan kadar allowance pengerusi dan ahli lembaga pengarah yang lain seramai 6 orang. Melalui pindaan itu, allowance bulanan yang diterima oleh pengerusi kini berjumlah sebanyak RM480,000 setahun atau RM40,000 sebulan. Manakala untuk ahli lembaga pengarah yang lain, allowance bulanan yang diterima berjumlah sebanyak RM150 setahun atau RM12,500 sebulan untuk seorang ahli lembaga pengarah, katanya. Menurut beliau, jumlah keseluruhan allowance yang telah diluluskan bagi ahli lembaga pengarah FGV di dalam mesyuarat pada petang itu adalah sebanyak RM1.38 juta, tidak termasuk allowance jawatan kuasa yang lain. Timbalan Ketua DAPSI Kebangsaan itu menyifatkan kenaikan allowance tersebut tidak wajar. Dikala rakyat kini terhimpit dengan masalah kos kehidupan yang semakin meningkat, kenaikan allowance ini adalah tidak munasabah dan tidak patut. Ini adalah kerana walaupun prestasi FGV kini semakin pulih dari masalah yang dihadapi sebelum ini dan mula mencatatkan keuntungan, ia bukanlah satu tanda aras yang membenarkan kenaikan allowance pengerusi dan para ahli lembaga pengarah, ujar beliau. Syafura mempersoalkan bagaimana FGV boleh menaikkan allowance pengerusi mereka daripada RM25,000 sebulan kepada RM40,000 sebulan, menjadikannya lebih tinggi berbanding allowance pengerusi dan ahli lembaga pengarah syarikat berkaitan kerajaan GLC yang lain. Katanya mesyuarat agung FGV pada petang itu sepatutnya berkisar mengenai kebajikan peneroka sebagai pemegang taruh terbesar FGV. Mereka sepatutnya menerima faedah yang tinggi hasil dari keuntungan yang dicatatkan oleh FGV, bukan ahli lembaga pengarah ataupun pengerusi. FGV sepatutnya perlu peka dengan keadaan semasa dan bukan sibuk memenuhkan kantung poket pengerusi dan ahli lembaga pengarahnya apabila syarikat mula membuat keuntungan. Banyak lagi faedah dan perkara yang boleh diberikan kepada peneroka untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka menggunakan wang kenaikan allowance itu, tegasnya. Menurut Syafura, pada tahun 2019, ahli lembaga pengarah FGV telah membawa usul yang sama tetapi ditolak oleh Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Keuangan diperbadankan. Kenapa kali ini dibiarkan saja? Ini amatlah kurang ajar sekali. Segelintir golongan atasan mendapat ratusan ribu, tetapi pada hari yang hampir sama, peneroka Felda dalam golongan B40 mendapat RM100. Keluarga Malaysia sebeginikah yang adil dan prihatin? Melayu di bawah ditindas dan diperas, yang di atas seronok bagaikan di kayangan, bidasnya. Sementara itu, ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim menganggap ahli lembaga pengarah FGV telah mengkhianati para peneroka Felda. Jumlah allowance tahunan yang dibayar kepada ahli-ahli lembaga pengarah itu kelihatan lucah jika dibandingkan dengan kehidupan sukar peneroka-peneroka Felda. Pada tahun 2019, Kerajaan Pakatan Harapan telah membentangkan kertas putih di Parlimen untuk menyelamatkan peneroka-peneroka Felda. Felda dan SGV daripada kerugian dan hutang yang besar. Berbilion ringgit kerajaan telah suntik untuk selamatkan Felda, ujarnya. Menurut beliau, amat malang dan sungguh tidak bertanggungjawab jika ahli-ahli lembaga pengarah FGV pada mesyuarat agung mereka hanya membincangkan, membentangkan dan meluluskan allowance mereka sendiri. Beliau menyeru Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan pengerusi Felda Tan Sri Idris Yusof campur tangan dalam perkara ini supaya tidak membenarkan ahli-ahli lembaga pengarah syarikat-syarikat berkaitan kerajaan GLC seperti FGV ini secara tamak dan tidak amanah mengaut faedah dan ganjaran allowance besar untuk diri mereka sendiri. Rakyat Felda dan anak-anak mereka perlukan pembelaan.
Penyelewengan ahli-ahli lembaga pengarah FGV perlu ditamatkan segera, tegasnya. Layakkah elang ahli lembaga pengarah FGV dinaikkan dengan begitu lumayan? Jawapannya, tidak layak. Ini kerana sebahagian besar daripada keuntungan FGV adalah kerana harga kelapa sawit di peringkat antarabangsa meningkat sejak tahun 2021 dan usaha keringat para peneroka Felda, bukan kerana kebijaksanaan ahli lembaga pengarahnya menguruskan JLC tersebut. Buktinya, sehingga hari ini, saham FGV yang disenaraikan di Bursa Malaysia pada 28 Jun 2012 dengan harga tawaran permulaan RM4.55, kemarin hanya bernilai RM1.50 sahaja. Malah dalam surat oleh Bursa Malaysia Securities Berhad, Bursa Securities bertarikh 28 Januari 2022, FGV Holdings Berhad diberi tempoh sehingga 3 Ogos 2022 bagi membolehkannya mematuhi keperluan berkaitan ketetapan penyenoraian pasaran utama. Mengikut rekod pendeposit, tebaran pemegangan saham awam syarikat terus berkurangan daripada 13.69% setakat 30 Jun 2021 kepada 13.07% setakat 31 Disember 2021. Syarikat juga masih belum mematuhi ketetapan tebaran pemegangan saham awam dan akan terus melakukan libat urus dengan pemegang saham utama berkaitan rancangan untuk menangani kekurangan tersebut dalam tempoh masa diberikan oleh Bursa Securities, kata FGV di petik bernama. Tiba-tiba kita dengar ahli lembaga pengarah FGV bermesyuarat menaikkan allowance dan faedah untuk diri mereka sendiri. Justru tidak keterlaluan apabila tindakan tersebut dikecam dan mereka didakwa tidak bertanggungjawab, tamak dan tidak amanah, selain mengkhianati para peneroka yang kini bergelut dengan kos sara hidup yang tinggi. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.